Di sepanjang musim Covid ini memperketatkan kawalan di sepanjang perairan limpahan daripada negara jiran kita. Kita nak cuba menyekat ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada IPD Gombak atas kerjasama yang diberikan buat siaran kali ini. Saudara, kalau dahulunya terkenal dengan gelaran Pasar Sempadan Selayang, didirikan oleh peniaga asing tanpa lesen perniagaan, kini berubah apabila kawalan pergerakan diperketatkan disebabkan pekerja yang terkena jangkitan. Dua wartawan 999 ke lokasi untuk memberi laporan yang terkini. Bila peniaga warga asing, definitely dia tak ada permit peniaga punya. Dan saya difahamkan PBT memang tak boleh keluarkan lesen atau permit peniaga kepada warga-warga asing. Kegiatan berniaga secara haram di sekitar Selayang jelas semakin berkurangan sejak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Rabu lalu, 85 anggota Majlis Perbandaran Selayang dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak mengambil tindakan pantas merobohkan kawasan penjualan haram yang didirikan warga asing. Peniaga ni yang kita dapati merupakan bukan warga negara dan pembeli-pembeli ni sebenarnya pembeli-pembeli ni warga negara kita. Itu masalahnya. Jadi hari ini disebabkan kawasan Pasar Borong ni ada sedikit kekeliruan dari segi sempadan, kita telah bekerjasama dengan DBKL untuk memastikan operasi ini dapat berjalan dengan lancar. Mereka bukan sahaja berniaga tanpa lesen, malah mengambil kesempatan menggunakan secara haram sumber tenaga elektrik dan air bagi menjual barangan basah ketika waktu malam. Siapa sangka di sebalik bawah jejambat ini dan kawasan yang kotor dijadikan tapak pembinaan Pasar Borong yang didirikan oleh warga asing tanpa izin. Dipercayai kawasan ini telah beroperasi lebih 10 tahun. Oleh itu, Majlis Perbandaran Selayang dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak memusnahkan kawasan ini serta-merta. Wartawan kami Tun Hizami Hashim berada di Kuala Lumpur bagi pemantauan Pasar Borong. Terima kasih Haziq atas perkabaran di bawah sana. Lain pula kisahnya di Pasar Harian Selayang yang berada di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerana kawasan ini yang dahulunya riuh dengan pelanggan untuk memberi barang keperluan asas kini dapati sunyi kerana ia telah pun dikosongkan kerana 2 pekerja di sini didapati positif COVID-19 dan kerja pembersihan dan sitaan akan dilakukan pada hari Khamis oleh pihak DBKL dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan kawasan ini bebas COVID-19. Permasalahan ini turut mendapat perhatian Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Kita nak kawal balik pergerakan orang ramai dan juga pergerakan perniagaan di kawasan Pasar Borong KL dan juga Pasar Harian Selayang. Kalau kita perhatikan bahawa sekarang ni pekerja-pekerja MPS, Majlis Perbandaran Selayang dan juga DBKL dalam proses untuk membersihkan kawasan-kawasan ini supaya dia lebih teratur dan tidak sesak seperti mana biasanya. Kita bersetuju supaya semua peniaga-peniaga yang tidak berlesen yang berada di luar daripada kawasan pasar dilarang berniaga sama sekali untuk mengelakkan berlakunya kesesakan di kawasan ini.
Majlis Perbandaran Selayang akan terus bekerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi memastikan kawasan sempadan daerah kekal bersih dan bebas daripada wabak COVID-19. Haziq Hamid dan Tun Hizami Hashim, 999. Berkumpul di Padang atas alasan bosan duduk di rumah. Padahnya, sekumpulan lelaki ditahan Polis Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Selepas diperiksa, mereka didapati turut mengambil minuman keras dan air ketum. Saksikan laporannya. Perintah Kawalan Pergerakan PKP masuk fasa ketiga. Rata-rata masyarakat umum memahami akan keperluan perintah ini, namun ada sebilangan yang masih berdegil. Rondaan dijalankan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan melakukan pemerhatian umum. 4 lelaki dikesan sedang berhimpun di kawasan Padang berdekatan Taman Mesra Padang Lalang. 2 daripadanya cuba melarikan diri namun sempat dikejar dan ditahan polis. Pemeriksaan lanjut menemukan botol yang berisi minuman daun ketum. Sekarang punya isu COVID, you boleh duduk sini lagi? Dia tak nak takut kah? Apa Zat mau duduk bawah pokok, tak mau duduk rumah? Semua tak ada lain, macam tak main. Oh, main je. Apa itu minum ketum? Dia tahu ini betul lah, ini macam. Sementara itu di Bagan Ajam, 6 lelaki warga emas dilihat berkumpul di sebuah restoran. Bukan saja tidak memakai alat perlindungan, mereka juga dikesan mengambil minuman keras. Saya kata, saya pun berdiri jauh. Saya mau pakai face mask, satu orang pun tak nak pakai. Satu orang pun tak nak pakai face mask. Lagi mari sini, lagi minum lagi. Lepas tu balik rumah. Pelbagai alasan diberi untuk keluar daripada kediaman, antaranya untuk menghilangkan kebosanan dan rumah yang panas. Hari-hari main sini. Mau duduk sini rumah saya, tempat banyak hangat. Tak boleh duduk. Namun muslihat yang direka oleh lelaki ini hanya sekadar cuba mengaburi mata pihak berkuasa apabila dia dikesan membeli makanan laut sebelum singgah di restoran ini. Hasil operasi di sekitar Seberang Perai Utara, 24 orang termasuk 2 wanita ditahan. Kesemua yang diberkas berusia dalam lingkungan 16 hingga 60 tahun. Memandangkan semua kedai-kedai tutup, dia akan pilih satu tempat macam tempat di sini dan untuk minum arak. Kita akan bawa balik ke balai KIP Seberang Perai Utara untuk kita ambil tindakan kompaun. Dibuat peraturan-peraturan pencegahan dan pengelolaan penyakit. Langkah-langkah dalam kawasan tempatan nombor 2 2020. Sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac lalu, pihak IPD Seberang Perai Utara telah menahan seramai 140 individu yang ingkar arahan. Serbuan pihak polis ke sebuah rumah di Tanjung Karang, Selangor berjaya merampas hampir 73 kg dadah bernilai 3.5 juta ringgit. Rampasan membabitkan 4 guni plastik berisi syabu dan 4 bungkusan mengandungi Aramin 5. 2 daripada 6 sekeluarga yang ditahan direman 4 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Leka berjudi dan berhibur, 20 individu ditahan pihak polis di sebuah kondominium mewah di Johor Bahru, Johor. Wang tunai bernilai lebih RM56,000 serta daun teruk dirampas bersama dadah jenis ketamin dan syabu. Semakan mendapati 7 daripada mereka memiliki rekod jenayah lampau. Hasil ujian air kencing pula, 12 individu positif dadah. Seorang remaja bertindak membawa mayat rakan wanitanya sejauh 15 km menaiki motosikal sebelum ditinggalkan di bawah garaj keluarga mangsa. Mayat gadis terbabit ditemui datuknya dalam keadaan dibungkus kain. Mangsa dipercayai meninggal dunia akibat kemalangan setelah motosikal dinaiki mereka bertembung seekor kerbau. Suspek kemudian ditahan untuk tindakan lanjut. Yang dipecah tugaskan mengikut kawasan yang telah disebutkan tadi, termasuk 2 unit Hilux Jetbox. Selain polis dan tentera, ketika wabak COVID-19 melanda,
Jabatan Bomba dan Penyelamat turut ke hadapan menabur bakti. Wartawan Haziq Hamid menahan kepanasan mentari di lokasi demi melaporkan ops sanitasi agensi ini. Mohon kalau boleh cepat mungkin kita dapat solat balik di masjid. Seramai 30 anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kuala Lumpur dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melaksanakan operasi sanitasi awam di 11 kawasan terpilih sekitar Kuala Lumpur. JBPM melaksanakan operasi pembersihan di kawasan Pantai Dalam dan Seputih untuk proses nah cemar membasmi virus berbahaya COVID-19. Sprayer can yang dipecah tugaskan mengikut kawasan yang telah disebutkan tadi, termasuk 2 unit Hilux Jet Fox yang ditugaskan mengikut kawasan-kawasan yang telah ditentukan, dan kami juga disokong oleh 1 unit drone untuk membuat pemantauan dari udara supaya kami tidak ketinggalan kawasan-kawasan yang sepatutnya kami laksanakan sanitasi awam. Pemantauan udara melalui kamera drone dilaksanakan ketika proses semburan anti kuman bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur mengarah seramai 30 orang anggota bagi proses sanitasi dengan menggunakan bahan sodium hipoklorid campuran air mengikut kiraan 1:9. Penyemburan di kawasan perumahan, prasarana dan tempat beribadat dititik beratkan mengikut prosedur operasi standard SOP. Signage ataupun papan tanda. Yang ni pun kita kena spray. Okey, mulakan. Radius di Pantai Dalam ini kita meliputi kawasan 1.5 km. Tapi yang tim satu lagi tu yang membuat sanitasi di Parlimen Seputih, ianya berdasarkan kepada jalan-jalan yang telah ditentukan mengikut zon masing-masing, iaitu zon A sehingga zon F. Lepas ni semua PPE yang tuan-tuan pakai kecuali Type D, suit, yang lain semua mesti dilupuskan. Lepas tu pakai sanitize, basuh tangan betul-betul, semua peralatan perlu dibasuh, perlu dibilas dengan air yang bersih. Simpan elok-elok sebab kita selepas ini kita akan pakai peralatan yang sama. Dalam masa kita buat sanitasi awam ini juga, kesihatan tuan-tuan perlu diutamakan dan juga peralatan kita supaya sanitasi awam ini kita dapat laksanakan dari hari ke hari hinggalah seterusnya. Okey, faham ya? Faham. Umum mengharapkan operasi ini berjaya membawa hasil yang dinantikan agar dapat kembali menjalankan aktiviti seperti sedia kala. Mohon kalau boleh cepat mungkin kita dapat solat balik di masjid ramai-ramai. Alhamdulillah, saya terima kasihlah. Saya nak cakap banyak terima kasih kepada Bomba, turun padang, datang ke Masjid Khatijah, spray ubat, dapat kita hargailah.
Dikenali secara tradisi sebagai penyelamat kebakaran, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa bersiap sedia untuk berjuang di barisan hadapan menempuh musuh zarah kecil COVID-19. Haziq Hamid, 999. Setelah 2 minggu, Masjid Jami' Sri Petaling Kuala Lumpur yang diklasifikasikan sebagai zon merah dikosongkan. Kerja-kerja nyacema dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Wartawan Nur Izzati Luqman menyertai operasi disinfeksi masjid ini. Jam 9 pagi, operasi disinfeksi atau nyahkuman di Masjid Jami' Sri Petaling Kuala Lumpur dimulakan. Seramai 32 pegawai serta anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur beradu tenaga bersama 15 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Umum mengetahui, masjid ini diklasifikasikan sebagai zon merah sejak 3 minggu lalu. Justru itu, pergerakan keluar masuk ke kawasan masjid ditutup kepada orang ramai. Proses nyahkuman di seluruh kawasan masjid seluas 6 ekar mengambil masa 2 hari. Hari pertama, proses disinfeksi melibatkan kuartus penempatan dan madrasah. Hari ini, hari kedua, proses nyahkuman difokuskan di ruangan ibadat dan sekitarnya. Kawalan keluar masuk ke bahagian ini memang dikawal oleh pihak PDRM. Dan untuk pihak kesihatan dan juga pihak bomba dan juga agensi lain yang untuk melakukan aktiviti di kawasan ini, memang kita melaksanakan full PPE. Selepas 20 minit operasi, kru 999 dibenarkan ke ruang lobi masjid. Awalnya, kami hanya boleh berada di kawasan parkir sahaja. Okey, sekarang ini kawasan lobi ini sudah diklasifikasikan sebagai zon hijau selepas prosesnya cemar dilakukan oleh pihak bomba dan juga KKM. Dan walaupun sudah dikategorikan sebagai zon hijau, tapi kami tidak dibenarkan untuk menyentuh mana-mana bahagian di sekitar kawasan masjid ini. Dan sekarang ini tugas-tugas nyah cemar sedang dilakukan di dalam masjid sebelum pemasangan kapet dilakukan. Jadi apabila keluar daripada red zone, kita ada satu proses yang kita dikenali sebagai doffing. Ini telah pun ditetapkan dalam SOP kami, SOP pengendalian bahan bahaya, yang mana petugas-petugas akan ditanggalkan PPE secara proper mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Untuk PPE yang kita pakai ini, kita kena kenali sebagai Type C ataupun Type bag. Ini adalah disposable. Sekali guna saja, selepas kita pakai, kita akan lupuskan terus. Masjid Sri Petaling termasuk di bawah daerah lembah pantai yang mencatat rekod tertinggi jangkitan COVID-19 dan kesemua daerah di Kuala Lumpur sudah dikategori sebagai zon merah bermula dengan lembah pantai, Kepong, Titiwangsa dan Ceras. Daripada itu, 3 kawasan telah diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD melibatkan blok kediaman di Jalan Munshi Abdullah dan Jalan Masjid India. Tinjauan mendapati keseluruhan lokasi ditanda dengan garisan kuning polis dengan jarak perimeter kira-kira 100 hingga 150 meter. Selain pemantauan 24 jam, kelihatan kawat berduri turut memagari pintu keluar dan masuk kediaman bagi menyekat penularan wabak pandemik. KKM apabila di satu kawasan PKPD, kami akan menempatkan satu tim pasukan perubatan stesen di kawasan tersebut untuk mengendalikan kes-kes emergency, mengendalikan kes-kes yang memerlukan rawatan harian, ubatan yang tidak cukup dan kita kena bagi dan sebagainya. Untuk proses disinfeksi ini kami bergantung kepada penyelarasan daripada pihak KKM untuk di kawasan red zone ini ataupun epicenter ini. Jika KKM menilai perlunya kita buat disinfeksi ini, bersama-sama Jabatan Bomba kita akan buat disinfeksi secara mengikut keperluan. Tajamnya kawat duri pasti akan melukai sesiapa sahaja yang melanggarnya. Begitulah tajamnya arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, pihak kerajaan bagi mengatasi penularan wabak COVID-19 ini. Dan bagi sesiapa yang ingkar ataupun gagal mematuhi arahan ini, pasti mereka akan terluka sekaligus menyebabkan
ancaman kepada nyawa sendiri. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Tindakan pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat telah berjaya menyelamatkan 7 orang, termasuk 2 warga emas yang terperangkap di dalam rumah mereka. Kebakaran membabitkan 2 kediaman di Lebuh Carnarvon, Georgetown, Khamis lalu. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.43 malam dan jentera pertama terus bergegas ke lokasi. Sebaik tiba, didapati 2 buah rumah sedang terbakar manakala penghuni masih terperangkap di dalamnya. Api dapat dikawal kira-kira 15 minit kemudian sekaligus mengelakkan risiko daripada terus merebak ke rumah berhampiran. Seramai 100 pegawai dan anggota bomba terlibat dalam operasi memadam kebakaran ini. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. 95. 95. Kau ni ah. Mana satu beg? Aktiviti penyeludupan daun ketum yang dianggar bernilai RM60,000 berjaya dikesan di Tanah Merah, Kelantan. Suspek turut menggunakan kad kuasa membawa barangan keperluan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Antara laporan liputan 3 kes disediakan 999. Tindakan licik 2 individu cuba menyeludup 2,000 kg daun ketum berjaya dikesan pihak polis ketika rondaan COVID-19 di Kampung Air Asahan, Tanah Merah, Kelantan. Pemeriksaan ke atas sebuah lori yang dinaiki 2 lelaki menemui daun ketum yang dibungkus menggunakan bungkusan bihun dan kotak kosong. Kedua-dua suspek juga dipercayai menyalahgunakan kad kuasa membawa barangan perkhidmatan perlu bagi melepasi setiap sekatan jalan raya. Lori ini selain daripada membawa muatan seperti mana yang dideklarkan di dalam borang berkenaan, ianya termasuk di dalam essential service, tetapi di sebaliknya terdapat daun-daun yang kita syaki daun ketum. Pada mereka yang membawa barang-barang ataupun perkhidmatan di bawah essential service, kita akan cek secara terperinci. Pemandu dan kelindan berusia 48 dan 51 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, rampasan daun ketum ini adalah kes pertama dan terbesar di Kelantan setakat ini. Hasil kawalan ketat dan kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasaan di wilayah sempadan negara membuktikan penyeludupan dapat dibanteras. Sepanjang tempoh fasa pertama PKP, terdapat 3 kes melibatkan 2 rampasan petrol berjumlah 890 liter serta 510 kg minyak masak. Manakala, fasa kedua PKP pula telah mencatatkan kejayaan rampasan 300 liter petrol. Dalam tempoh 18 Mac sehingga semalam, KPDN HEP Kelantan dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain turut merampas 3 buah kenderaan termasuk sebuah bot yang digunakan dalam kegiatan penyeludupan di sempadan Malaysia, Thailand. Kita percaya dengan penurunan harga minyak yang diumumkan baru-baru ini turut mempengaruhi faktor penyeludupan yang berlaku. Siasatan masih dijalankan dan kita masih cuba mengenal pasti dalang di sebalik sedikit-sedikit penyeludupan ini. Sehingga kini, hasil rampasan yang diserahkan kepada KPDN HEP adalah bernilai RM22,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pasukan Gerakan Am PGA antara barisan hadapan yang memantau kes penyeludupan di sempadan Malaysia, Thailand. Kawalan dan operasi termasuk di 88 pengkalan harap di sepanjang tebing Sungai Golok. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan, kekerapan rondaan oleh pasukan PGA Batalion 7 dengan kerjasama pasukan Polis Marin mencatatkan kejayaan apabila tiada sebarang pencerobohan berlaku.
Rondaan ni bukan setakat rondaan bot, kita buat rondaan jalan kaki, RJK ya. Kita buat rondaan berkereta. Di samping itu unit-unit kita, unit resikan sepadan. Biasa berganding bahu dengan agensi lain. Pastikan perairan sepadan Malaysia Thai sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal. Selain itu, kita pastikan masyarakat patuhi arahan perintah kawalan pergerakan sentiasa dipatuhi. Tinjauan 999 bersama anggota penguatkuasa di sepanjang 20.5 km sungai mendapati keadaan tenang tanpa kelihatan bot yang merentasi. Sekiranya ada aktiviti penyeludupan dikesan, tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Polis 1967. Dah tengok apa dah? Di kotak kata 90. Berapa? 95. 95 ah? 95. Kau ni ah? Mana satu beg? Menghantar makanan sambil menjual rokok seluduk. Dengan berselindung di sebalik pekerjaannya di sektor penting negara, seorang penghantar makanan cuba mengaburi kegiatan haramnya iaitu menjual barangan seluduk ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua. Begitupun, tembelangnya pecah apabila video berdurasi 12 saat itu memaparkan aksinya menjual rokok seluduk tular di media sosial. Di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Pembelian rokok seluduk semakin galak. Ekoran modus operandi penjualan secara dalam talian yang diambil kesempatan oleh segelintir penghantar makanan demi mengaut keuntungan mudah. Encik Tarmizi di antara mereka yang telah pun menonton video viral itu. Assalamualaikum Encik Tarmizi. Boleh kongsikan bersama kita apakah disebabkan kelakuan seorang penghantar makanan ini pada ketika ini Sekatan Jalan Raya semakin ketat memeriksa setiap mereka yang menghantar makanan? Memberikan impak negatif pula kepada pengguna. Sebab kena tunggu lebih lama, tapi nak macam mana kan? Kerana rider tu sendiri dah buat salah, yang lain pun kena juga. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan ni, rider ni adalah antara pihak yang boleh bergerak lah, keluar mencari rezeki, tidak seperti orang lain terpaksa berkurung di rumah. Namun mereka menggunakan peluang ini sebagai sumber pendapatan yang baik, tapi cara yang salah. Matlamat tidak menghalalkan cara, tapi untuk mendapatkan untungan lebih, mereka buat rokok seluduk, air ketum, dan ini adalah tidak wajar kerana mereka seharusnya ada sifat lebih bertanggungjawab dan jujur terhadap tugas mereka. Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Video yang mendapat lebih 30,000 tontonan itu dikritik netizen yang menyifatkan kegiatan itu sebagai mencela imej pekerjaan tersebut. Lain pula pendapat Encik Azwan berkenaan kes viral ini. Encik Azwan, mengapa agaknya penghantar makanan begitu berani melakukan kegiatan sebegini sewaktu PKP? Kebanyakan penguatkuasa ataupun frontliner kita sibuk melakukan sekatan. Jadi kegiatan-kegiatan mereka ni susah untuk dijejaki. Kita sedia maklum memang rokok seluduk ini adalah satu kesalahan. Disebabkan sekarang ni kita sebagai rakyat yang duduk di rumah, kita mengharapkan perkhidmatan-perkhidmatan daripada mereka ni sebagai rider. Jangan melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan rakyat Malaysia dan juga pihak berkuasa kepada semua rider-rider. Menurut Pengarah Operasi Penguatkuasaan Unit 3 Zon Tengah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Dato' Abdul Wahabi Abdullah, pihaknya sentiasa bertindak pantas untuk melaksanakan operasi bagi membanteras sindiket penjualan rokok seluduk. Malah, syarikat perkhidmatan penghantaran makanan itu turut dihubungi bagi mengesan suspek. Selepas viral benda tu, Datuk juga bekerja dengan Jabatan Kerajaan. Berdasarkan maklumat risikan, majikan dia telah mengambil tindakan lah terhadap pemandu ni.
Mereka pun tidak berani untuk membawa barang-barang melalui kastam ni atau barang larangan, sebab di samping pemeriksaan oleh pihak kastam, juga kita ada MOU dengan pihak polis di Sekatan Jalan Raya. Pihak polis juga membuat pemeriksaan sepanjang tempoh PKP ni. Walaupun kastam bukannya essential services, tapi kita bekerja full force. Suspek kini berdepan dengan hukuman penjara maksimum selama 3 tahun atau didenda sehingga 20 kali ganda nilai barangan jualan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. Ini akan sentiasa berada di laut dalam 24 jam, akan membuat pemantauan kita punya perairan. Sepanjang PKP ini kita lipat ganda lagi kita punya kekuatan kita. Merentasi perairan dan membelah udara. Dua wartawan 999 menyertai operasi pemantauan PKP bersama pasukan polis marin dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia di sekitar perairan Pelabuhan Kelang. Penyeludupan barangan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin menjadi fokus agensi ini. Saksikan laporan wartawan Tun Hizami Hashim dan Halim Din bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman serta Syafiq Jamaluddin. Kedaulatan sempadan negara di Selat Melaka yang terbentang luas terus diperkukuhkan dengan kerjasama pasukan polis marin Pelabuhan Kelang dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh PKP sehingga 28 April 2020. Dua kru 999 membuat liputan ini. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama juru kamera Syafiq menyertai pasukan gerakan marin berlepas dari pengkalan Polis Marin Pelabuhan Kelang. Dan saya, Halim Din, bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman menyertai pasukan gerakan udara berlepas dari pengkalan udara Subang. Dan kami akan menaiki pesawat ini, Equirel AS355. Rondaan udara COVID-19 dilaksanakan setelah mendapat arahan daripada Komander Pangkalan Semenanjung PGU PDRM Subang, ACP Azan Husin. Objektif pasukan gerakan udara ni adalah untuk membantu lain-lain unit di dalam PDRM dan lain-lain agensi kerajaan dalam memberikan perkhidmatan udara. Di sepanjang musim COVID ini, memperketatkan kawalan di sepanjang perairan limpahan daripada negara jiran kita. Kita nak cuba menyekat ni, so kita buat operasi bersama pasukan Marine dan APMM semua supaya maklumat yang kita dapat semasa tinjauan atau pemantauan dapat disalurkan kepada pasukan-pasukan sahabat yang berada di bawah untuk tindakan selanjutnya. Tinjauan udara yang diketuai Komander Ops Udara 18 DSP Aisyah Abdullah juga disertai pembantu juruterbang ASP Suhazmi Sukur dan pemerhati udara Sub Inspektor Muhammad Yani Abdul Malik. Pada waktu yang sama, pasukan polis marin turut berlabuh membelah Laut Biru pada jam 9 pagi. Perairan dari Kuala Bernam ke Kuala Sepang yang berkeluasan kira-kira 281 km ibarat 2,500 pada mula ini menjadi medan tempur bagi pasukan polis marin Pelabuhan Kelang. Dan laut sedalam 5 meter ini turut dijaga oleh 13 anggota setiap hari secara 24 jam. Keselamatan para nelayan dan kru kapal dagang daripada dijangkiti wabak COVID-19 sentiasa berada di bawah pemantauan Pegawai Risikan dan Operasi Pasukan Polis Marin Pelabuhan Kelang, ASP Mazri Cik Mahmud. Kru kapal, khususnya kapal-kapal dagang yang berlabuh di dalam Pelabuhan Kelang ini tidak naik ke daratan. Sekiranya memerlukan
bekalan makanan atau lain-lain, enjin kapal hendaklah menguruskan penghantaran kepada kapal-kapal yang berlabuh. 3 aset laut iaitu Watercat M40, Frigate Hull Inflatable Boat dan Combat Boat 90 digunakan dalam pemantauan ini. Bot ronda ini akan sentiasa berada di laut dalam 24 jam, akan membuat pemantauan kita punya perairan. Sepanjang PKP ini kita lipat ganda lagi kita punya kekuatan kita untuk membendung kemasukan PTI daripada negara jiran. PTI daripada negara jiran membawa virus-virus import pula kepada negara kita. Sedangkan kita dah berjaya mengawal di negara kita, masuk daripada luar, itu yang kita risaukan. Pemburuan penjenayah maritim lebih efektif menerusi perbincangan operasi dan perkongsian maklumat antara PPM Pelabuhan Kelang dengan unit PGU PDRM. Udara 18 adalah seberapa daripada Oscar Panggilan. Kapal Romeo 29 dari Pelabuhan Kelang. Lokasi sekarang mana, Mas? Untuk makluman lokasi kapal Romeo 29 sekarang laut kapal semua. Sekitar 30 minit beroperasi, kedua-dua pasukan kru 999 bertemu di perairan, namun tidak dapat bersama-sama, satu di udara, satu di perairan. Jawab di sekitar perairan di Pelabuhan Kelang ini menyaksikan ketenangan di lautan, tetapi sebenarnya adakah ketenangan ini menggambarkan situasi sebenarnya? Kemungkinan berlaku di sebarang perkara ataupun aktiviti yang membatasi undang-undang boleh terjadi. Atas faktor inilah, maka pasukan gerakan udara PDRM melakukan tinjauan udara bagi mengawal sebarang gerakan maupun aktiviti yang melanggar peraturan, khususnya pada sepanjang tempoh PKP ini sedang berlangsung ketika ini. Setiap bot yang berlayar di perairan ini diperiksa kerana terdapat segelintir nelayan mengambil kesempatan untuk menyeludup barang atau pendatang asing. Mana bang? Nak ambil surat port clearance. Ambil dokumen, buat balik. Pengusaha taksi bot sekalipun, jangan kalau ada kru kapal nak naik, jangan ikut. Bagi dia naik. Saya pastikan ada surat daripada ejen diorang, baru saya bawa. Arahan PKP dipatuhi. Kalau jumpa bawa orang, kemudian kita tangkap lah. Sekarang ni tak ada nasihat lagi lah. Okey, terima kasih. Lesen menangkap ikan dan identiti nelayan juga diteliti bagi memastikan Akta Perikanan 1985 tidak dilanggari mereka. Biasanya kita cek lesen inilah, dari lesen ni lah. Mati tak mati. Selain daripada tu, biasanya kita periksa kru lah. Macam ni dia memang sekarang ni rakyat tempatan. Kita tak ada masalah lah. Ada setengah bot yang menggunakan rakyat asing dan sebagainya. Kita akan tanya permit dan pasport dan sebagainya lah. Rondaan kami bersama 7 anggota PPM Pelabuhan Kelang mengesan tindakan segelintir nelayan yang memandang remeh mengenai aspek keselamatan diri ketika berlayar di laut. Uncle tak pakai life jacket? Kopi muka tak ada, tak bawa. Tak bawa. Hilang? Okey, Uncle pastikan pakai life jacket. Sekarang PKP, tolong jaga keselamatan. Selain itu, keselamatan hampir 2,000 penduduk di Pulau Ketam turut dipantau, termasuk mereka yang bekerja di pelantar sangkar ikan. Kita dalam pelaksanaan PKP Jadi kita dah keluar semua duduk sini, kita beli makanan, makan ikan saja lah. Tak perlu pergi mana lah sekarang. Kerja tempatan berapa orang? 3 warga asing. Kalau tak boleh keluar ikan semua. Ikan sini selalu jual di mana? So, KL sini semua. Setiap hari hantar ni. Setiap hari hantar. Ikan kelapu ke, mela ke, sekap itulah. Jenahak macam ni lah. Pemeriksaan di Pulau Ketam berkeluasan 22.9 km persegi kerap dilakukan kerana lokasi ini sering menjadi tempat persinggahan bagi pendatang asing tanpa izin. PTI yang bekerja di sangkar ikan melihat kehadiran kita, parti-parti ni yang kosong akan terjun ke air. Apabila dia masuk ke air, di tong-tong biru yang dijadikan pelampung ni, dia akan masuk ke dalam, dia bersembunyi di dalam tong lah. Jadi dia boleh duduk dalam ni sampai 2-3 jam pun tak ada masalah.
Penyaluran maklumat oleh komuniti nelayan kepada pihak PPM juga membantu dalam membantras jenayah maritim kerana pada tahun 2019 sebanyak 242 kes berjaya dikesan dengan nilai rampasan 20 juta ringgit. Memang daripada dulu nelayanlah mata telinga kita di laut dan banyak membantu kita dalam keberhasilan kita punya operasi. Bukan saja semasa PKP ini, sebelum-sebelum ini pun memang banyak nelayan membantulah. Saya menyerulah kepada masyarakat nelayan untuk sentiasa menyalurkan maklumat kepada kita apa juga kesalahan-kesalahan yang berlaku di perairan. Dari Semenanjung ke Kota Kinabalu, pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah turut melakukan pemantauan COVID-19 di perairan Pulau Gaya. Cek semua yang sedang berada di laut dan di dalam perahu, sila balik ke rumah masing-masing. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Saya bagi masa 5 minit. 5 minit balik. Pergi mana ini? Mancing, Tuan. Ha? Mancing. Kau duduk mana? Di sebelah. Balik. Kalau saya jumpa lagi satu kali, dengar kita tangkap. Menurut komandannya, ACP Muhammad Fajri Ali, selain Kota Kinabalu, pemantauan seperti ini juga dilakukan di 6 lagi daerah, iaitu Labuan, Kudat, Sandakan dan Tawau. Di setiap markas operasi ini telah wujudkan satu ataupun dua sea checkpoint ini mengawal pergerakan di antara pulau ke tanah besar dan juga daripada tanah besar ke pulau. Sejumlah 20 buah bot ronda di padang Sabah dan melibatkan 300 gawai dan anggota Marin Sabah untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di bawah COVID. Turut turun padang menasihati masyarakat Bajau di Pulau Gaya agar mematuhi PKP ialah Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji. Nasihat disampaikan dalam bahasa Bajau berikutan majoriti penduduk keturunan itu di pulau ini. Badan Keluarga Pulau Gaya mensukukan peternakan maklumat kami mohon. Jangan dibenarkan paluas. Ambalkan ni langkah paluas kami mohon. Bangka paluas kami mohon menjarikan ni sagau. Ni sagau ni penjara sampai 2 tahun. Hukuman denda sampai RM5,000. Jadi untuk mengelakkan ni denda kami mohon, ni sagau kami mohon, dakam paluas. Maksuku kami mohon. Maksuku bagi kerjasama. Bangania keluarga paluas misi dan sebagainya langbe dah terlibat. Badan pasal betitu ania penyakit berjangkit COVID-19. Sama-sama kita bekerjasama supaya tidak dijangkiti oleh penyakit virus COVID-19. Setakat akhir Mac lalu, pihak Polis Daerah Kota Kinabalu berjaya menahan 26 individu yang mengingkari PKP. Untuk APD Kota Kinabalu, kita telah bagi nasihat kepada masyarakat. Selepas bagi nasihat, kita bagi amaran. Dan sekiranya mereka tidak ikuti amaran tersebut, kita telah menjalankan tangkapan. Jadi saya menyuruh pada masyarakat, terutama masyarakat di Kota Kinabalu, ikutilah arahan sebagaimana sebelum ini yang diwararkan oleh kita yang berhormat Perdana Menteri kita untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan dipatuhi. Dalam kesibukan melakukan pemantauan COVID-19, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas, turut mengarahkan anggotanya agar terus mengawal kegiatan jenayah lain, terutamanya culik untuk tebusan yang melibatkan kumpulan pengganas. Di dalam bukan tempoh PKP, satu kawasan yang sibuk. Masyarakat berulang-alik daripada Pulau Gaya ke Tanah Besar ke Pulau Gaya dengan masing-masing punya aktiviti nak membelah pulau ke Tanah Besar ataupun membeli barang Tanah Besar ke tujuan-tujuan lain. Tapi hari ini alhamdulillah kalau kita lihat, saya boleh katakan langsung tak ada pergerakan. So, syabas dan tahniah saya ucapkan pada Polis Marin atas penguatkuasaan yang berkesan. Kolaborasi antara pihak pasukan Polis Marin dan pasukan gerakan udara PDRM pasti dapat melumpuhkan kegiatan jenayah maritim, seterusnya menjamin keselamatan masyarakat, khususnya sepanjang tempoh PKP daripada wabak COVID-19. Halimdin dan Tun Hizami Hashim, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan.
elakkan berada di tempat awam sekiranya tiada keperluan. Duduk di rumah. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa pada.